فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث. Jadi dalam niat itu tidak mengandungi perkara yang sepatutnya diniatkan. Kita bincangkan semalam. Sama ada kita niatkan surah amal itu, maksud dia, asar dia, tapi kena ada lah. Jadi kalau dia niat itu, maka di dalamnya tidak ada secara dhimnan makna ataupun qasad mahu mengangkat hadath. Kemudian والثاني يقول قصده حالة كماله ويتضمن قصده ما ذكر. apa dia? Wathani, maksudnya masalah ni ada khilaf. Masalah adakah khilaf lah? Fil apa? Fil asah. Masalah ni ada khilaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muqabil asah kata boleh. Wathani yaqulu qasadahu halata kamalihi. okey. Wa yatadammanu qasduhu ma dzikra. Qasadahu halata kamalihi fayatadammanu qasduhu ma dzikra ay min raf'il hadas. Ini dalil muqabil. Jadi muqabil kata orang yang dia ambil wudu, dia niat untuk baca Quran, untuk pegang kitab hadis. Keadaan ini adalah keadaan yang mana berwudu adalah kamal, bukan syarat. Maksudnya melakukannya dalam keadaan berwuduk tu adalah apa? Adalah kamal. Dia pelengkap je. Dia bukan syarat boleh. Dia bukan syarat jawaz, tapi dia adalah syaratul kamal. Jadi bila seorang itu dia niat untuk buat benda tersebut, faham? Maka maknanya dia mensasarkan, dia berniat untuk buat sesuatu yang kamal. Dan sesuatu yang kamal itu hanya akan berlaku bila dia apa? Dia berada dalam keadaan tiada hadas. Maka lazimlah dia ambil. Maksudnya tadi pendapat Asah kata di dalamnya tak ada makna qasad mengangkat hadas. Tak ada makna. Yang kedua cuba membuktikan bahawasanya sebenarnya ada. Faham? Walaupun tidak secara langsung, tetapi kalau kita tengok, okey, dia qasad untuk buat sesuatu yang kamal. Jadi bila dia qasad untuk buat sesuatu yang kamal itu tidak akan berlaku melainkan dia dalam keadaan tiada hadas. Maknanya di dalam itu adalah qasad untuk mengangkat hadas. Jauh sikit lah dia punya jalan dia. Faham? Dia punya direct dia jauh berbanding kalau yang sebelum ni kan. Untuk apa? Istibahatis solat, untuk mengharuskan solat. Jadi untuk mengharuskan solat itu dah memang lazim malzum. Antara apa? Semayang itu harus dalam keadaan dan dalam masa yang sama berada dalam keadaan suci. Jadi dia punya keterikatan dia tak sama dengan nak buat sesuatu yang mana tiada hadas. Itu syarat kamal je, bukan syarat jawaz. Jadi kita boleh nampak dia punya apa? Dia punya lazim dan malzum, keterikatan yang kuat antara masalah pertama dan masalah kedua kan. Pun begitu kita telah didedahkan bahawasanya khilaf ini asah. Dan kalau diamati dan diperhatikan, ya, ada wajah dan ada point pada hujah yang dibentangkan oleh muqabil asah. Namun pendapat asah melihat di sudut lebih halus lagi, memang ada kalau kita nak bawa dia sampai kepada makna mengangkat hadas tu ada, tapi dia punya direct dia itu ataupun indirect dia tu lebih jauh berbanding dengan cara yang pertama, istibahatus solat. Dia lebih qarib dan talazum berbanding dalam surah ini. Lagi soalnya
قرنها بأول الوجه ويجب قرنها بأول الوجه أي بأول غسله ولا يكفي قرنها بما بعد الوجه Bima ba'dal wajhi ma'ruf. Masalah ni ma'ruf. Lagi? بقلوب أول الموصولات وجوبا عنها Ha? لقلوب أول Li khuluwi ni adalah ilat bagi tidak memadai. Mengapa tidak memadai apa tadi kata? Niat apa? Sebelum li khuluwi tu. فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه Fala yakfi qarnuha bima ba'dal wajhi. Kenapa tak boleh? Li tu adalah ilat bagi adamu kifayati qarni niyati bima ba'dal wajhi. Ba'dal wajhi apa? Tangan, kepala. Sebab apa? Sebab apa niat itu mesti diiringkan dengan awal maksulat yang wajib. Kerana لقلوب أول الموصولات li khuluwi awalil maghsulati وجوبا عنها li khuluwi awalil maghsulati وجوبا عنها awalil maghsulati wujuban anha yani niyah. Kerana kosongnya maksulat yang wajib. Itu maksudnya maksulat wujuban. Maksudnya al-maghsulatil al-wajibah lah. Kerana kosongnya perkara yang mana wajib dibasuh. Perkara pertama daripada perkara yang wajib dibasuh itu kosong daripada niat. Jadi dia kosong daripada niat. So bila dia kosong daripada niat, maksudnya tak ada niat. Bila tak ada niat, tak jadilah wudu. Faham? Bila tak ada niat, tidak jadilah wudu. Wudu kan kena kepada niat. Dia dua masalah. Satu, wudu kena niat. Itu satu masalah. Bila nak niat? Sekarang kita nak bincang bila nak niat. Jadi bila nak niat adalah ketika melakukan yang wajib yang pertama. Masa dia mula-mula basuh muka dia, maka itulah yang dia niatkan. So kalau contohnya dia basuh dulu baru dia niat selepas tu, maksudnya semasa dia basuh tadi dia tak ada niat kan. Buat amal tak ada niat, jadi ke amal tu? Tak jadi. Apakah membezakan basuh muka tu jadi wuduk dengan jadi tabarruk? Niat. Bila dia basuh muka tak ada niat, tak jadi basuh muka sebagai wuduk. Maka dia akan jadi okey, dia niat masa basuh tangan. Okeylah, memang basuh tangan tu sah. Tapi bila basuh muka dia tak ada niat, ataupun sebahagian muka dia tak ada niat, maka dia dikira belum habis basuh muka. Bila dia belum habis basuh muka, dia basuh tangan tu jadi tidak sah, sebab dalam wuduk perlukan tertib. Tu dia punya lanjutan dia. Dia niat wuduk ni dia ada yang wajib, ada yang sunat. Faham? Niat wuduk ni ada niat yang wajib, ada niat yang sunat. Niat yang sunat ketika melakukan perkara sunat sebelum basuh muka. Basuh pergelangan tangan, kumur-kumur, so air hidung, itu sunat niat. Kalau siapa tak niat, dia tak dapatlah perkara sunat tersebut. Dia basuh pergelangan tangan, dia tak ada niat. Faham? Dia tak ada niat, maka dia tak dapat pahala. Basuh pergelangan tangan sebagai wuduk tak dapat pahala. Beza dia pahala lah. Oleh kerana benda itu sunat, dia tak menjejaskan kesahihan wuduk. Sebab tu kita kata niat itu hukumnya adalah sunat iktibar daripada kesahihan wuduk. Dia adalah syarat iktibar dari segi dapat pahala sunat. Faham? Faham ke tak faham? InsyaAllah. Cuma ulama sebut kalau dia nak niat, itu masalah dakik. Dia niat apa? Dia niat masa basuh pergelangan tangan tu, dia niat melakukan perkara sunat wuduk. Adalah sebab dia kenapa. Okey? Seterusnya, wala bima qablahu. tak boleh. Ma qablahu tak boleh. Ma qabla al-wajhi. Dia hendaklah apa? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dalam matan Safinah kan ta'rif niat, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Kemudian Li'annahu sunnatun tabi'atun lil wajib.
Li'annahu sunnatun tabi'atun lil wajib. Li'annahu ay li'anna ma qablahu sunnatun tabi'ah. Dia niat masa basuh muka, masa gomor-gomor sahaja, tak boleh, tak madai. Faham? Dia kena ulang lagi sekali niat. So sebab itu kita kata niat sunat ketika gomor-gomor, basuh pergelangan tangan lah. Tapi yang wajib masa muka. So kalau dia tinggalkan yang sunat, dia buat wajib, sah. Kalau dia buat sunat tapi tinggalkan wajib, tak sah. Faham? Itu maksud dia, li'annahu ay li'anna ma qabla al-wajhi sunnatun tabi'atun lil wajhi. Lagi Wakila yakfi lil wajibi. Ada qil kata boleh. Ada qil kata kita boleh niat ketika buat benda-benda sunat sebelum basuh muka. Wakila yakfi. Wakila yakfi qawnuha bi sunnatin qablahu. Wajah. Lagi. Li'annaha min jumlatil wudu'i. Sebenarnya ulama Syafi'i khilaf. Okey. Niat ni konsep dia kena buat di awal amal. Awal amal wudu adalah basuh pergelangan tangan. Itu awal amal dia. Maka mereka melihat daripada segi siapa yang basuh pergelangan tangan, dia sudah memulakan wudu. Faham? Bila dia sudah mulakan wudu, maka dia niat wudu pada ketika itu, dia dah dikira telah niat wudu. Memadailah walaupun benda itu sunat, tapi ia sudah apa? Memadai, sebab konsepnya buat di awal amal. Tak kisahlah awal amal tu sunat ke wajib. Maka membasuh pergelangan tangan ialah awal amal. Jadi bila awal amal, maka berniatnya itu sudah memadai. Kemudian Kawasil kafaini. Walau wujidatin niyatu fi asna'i wasfil wajhi duna awalihi kafat wa wajaba i'adat. Kafat wa wajaba i'adatu ma qablahu. Lagi Wajaba i'adatul mawsuli minhu qablaha. Kama qalahu fi Syaikhul Muhadzab. Ma'ruf lah sebab dia. Jadi sebab itu satu orang tu dia tak perlulah nak was-was dalam bab niat wuduk dia. Okey, contoh dia basuh kan, tangan kena dulu ke niat dulu? Duduk syak. Tangan dulu, niat dulu. Kalau tangan kena dulu baru niat lepas tu, maksudnya apa? Basuh, niat selepas basuh. Ataupun niat dulu baru kena. Niat sebelum basuh. Dia nak muqaranah. Waktu kena, waktu itulah niat. So tak ada masalah. Dia basuh, contohlah, dia letak tu baru dia niat. Maka yang selepas dia niat tu, kat mana dia basuh muka dia? Contohnya di sini dia tak ada niat, dia niat masuk waktu tangan dia kat sini. Maka yang kat sini tu adalah dah terangkat atasnya, maka dia ambil air, dia basuh pula yang atas. Tak perlu niat. Faham? Tak kisahlah. Macam contohnya orang mandi junub kan, pakai shower, dia duduk apa, kepala dia tu mana kena dulu? Oh, kena dulu baru niat, ditarik balik kepala dia. Niat dulu baru kena, tarik lagi sampai bila? Faham? Tak ada masalah. Duduk je bawah shower, niat, khalas. Duduk bawah shower, niat. Maka daripada mula dia niat, maka telah selesai. Air kan sentiasa je berjalan atas kepala dia. Buat apa dia nak macam ni? Tak ada masalah. Mana air kan terus mengalir. Start dia niat, air terus mengalir kan, maksudnya kepala dia dah terbasuh. Ini dah terbasuh. Kemudian Wujubu qawmuha bil awalil yu'tadabi. apa dia sebelum tu? Sebelum tu apa? Fawujubu tu. Kafat wa wajaba i'adatul mawsuli. Wa wajaba i'adatul mawsul. Jadi yang terbasuh awal sebelum niat, dia ulang lagi sekali basuh. Faham tak? Yang dia niat semasa membasuhnya tak perlu ulang. Yang dia dah terlewat niat, dia ulang balik, itu sahaja. Tak perlu ada niat lagi. Niat dah selesai. Faham tak? Kemudian Kama qalahu fi Syaikhul Muhadzab. seterusnya Wa wujubu qawluha bil awalil. kauniha. Wa wujubu qawliha bil awalil yu'tadabi. Wa wujubu
Wa wujubu apa tadi? Kaunin niyati qarni. Wa wujubu qarnin niyati apa? Bil awali liyu'tadda bihi. Liyu'tadda bihi. Itu elak dia. Kenapa kita kata kena basuh, kena niat seawal basuh muka? Maksud dia supaya yang awal itu sudah dikira. Tapi kalaulah dia niat di tengah-tengah basuh muka, adakah menjejaskan? Tak menjejaskan. Niat itu tetap sah. Maka yang tengah-tengah itu sahaja yang dikira, yang sebelum itu tidak dikira. Tapi niat sudah selesai. Cuma basuh muka je belum selesai. Selesaikanlah basuh muka. Tak perlu diulang balik niat. Kemudian walahu tafriquha ala a'dha'i. walahu tafriquha ala a'dha'i. Masalah niat, satu lagi pembahasan. Satu pembahasan niat ni dipanggil istishabun niyah. Istishab, mengekalkan dalam keadaan niat tu sampai habis wuduk. Maksudnya masa dibasuh tangan dia niat wuduk, basuh kepala niat wuduk, basuh kaki niat wuduk. Dia masih istihdar yang dia dalam keadaan berwuduk. Adakah wajib? Tak wajib. Dia hanya wajib istihdar dia dalam keadaan wuduk masa basuh muka je. Masa basuh tangan contohnya kosong, dia automatik kan, automatik. Dia panggil mutlak, kosong, tak ada apa-apa, sah. Yang tak boleh hanya apa? Dia isi dengan niat lain semata-mata. Itu tak boleh. Contohnya dia basuh tangan tak ada niat apa-apa, tak ada masalah. Sebab niat muka tu tadi dah kira dia automatik. Bila niat ni kira dah jadi. Yang seterusnya tak perlu dah nak niat. Yang tak boleh dia isi niat lain semata-mata. Contohnya masa basuh tangan dia niat nak sejukkan tangan semata-mata. Maka ketika itu basuh tangan dia tidak sah. Tapi kalau dia tak ada niat atau dia campur niat, sah. Faham? Dan hukumnya adalah apa? Adalah sunat. Mengekalkan istihdar yang dia dalam keadaan wudu. Tapi kenapa dibincangkan walahu tafriqun niyah fil asah? Khilaf lah. Boleh dia apa? Mengagih-agihkan niat di dalam pada anggota-anggotanya. Baca walahu tafriqun niyah. Walahu tafriquha ala a'dha'ihi ay al-wudu'i ka'ayyan biya inda wasfil wajhi wa al-hadasi anhu. Okey. Tak ada khilaf Okey. Wa hakaza fil asahi. Ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Nanti tengok muqabil. Sahaja aku mengangkat ada muka, masa kat tangan sahaja aku mengangkat ada tangan, saja aku mengangkat ada kepala, saja aku mengangkat ada kaki. Dia panggil, itu yang dimaksudkan tafriqun niyah. Satu, saja aku mengangkat adas, saja aku mengangkat adas, saja aku mengangkat adas. Satu ditakjinkan lagi. Satu lagi, saja aku ambil wudu. Basuh tangan, saja aku ambil wudu, saja aku ambil wudu, saya aku ambil wudu. Itu masalah juga, faham? So sekarang ni tafriqun niyah yang disyarahkan adalah dia berniat secara berasingan. Basuh muka niat angkat adas muka, basuh tangan niat angkat adas tangan. Itu dipanggil tafriqun niyah. Harus hukumnya. Muqabil kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama yajuzu tafriqu af'ali wudu'i. Kama yajuzu tafriqu af'alil wudu'. Seperti mana af'alul wudu' kita asing-asingkan. Iyalah, memanglah asing. Semuka waktu asing, basuh tangan waktu lain, waktu kepala waktu lain. Asani la kama la yajuzu tafriqun niyyati fi sholati ala Dia kiaskan dengan solat. Muqabil asah ni kias dengan solat. Solat tak boleh. Faham? Solat dia tak boleh mentafriqkan niat pada juzuk-juzuk solat. Bahkan kita belajar dalam bab solat,
Kalau satu orang itu dia berniat solat, di tengah-tengah solat membatalkan solat. Dalam Safinatus Solat kamu dah belajar. Dia bagi insya'un niyati asna as-salah, membatalkan solat. Dia dah niat saja aku sembahyang zuhur, lepas tu niat lagi sahaja aku. Dia insya' niat. Yang batal tu kalau apa? Bukan dia rasa dia sedang sembahyang zuhur, dia insya' niat. Niat baru, terjedid. Kan semasa tengah-tengah solat dia membatalkan solat. Seolah-olahnya dia solat baru di tengah solat. Maka batal lah solat dia yang sebelum ini. Jadi dia kata seperti mana solat, kalau buat begitu batal, wuduk pun sama. Kias. Tapi kias ni ma'al farik. Tak boleh samakan wuduk dengan solat. Solat dia lagi berat daripada wuduk. Faham? Solat dengan wuduk tak boleh kias. Dalam bab niat ni solat lagi berat daripada wuduk. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-thani ghusl wajhihi wa huwa ma baina manabiti ra'sihi ghaliban wa muntaha lahyaihi. Habis. Itu berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Okey. Seterusnya basuh muka. Al-thani ghusl wajhihi. Qala Allah Ta'ala waghsilu wujuhakum wa huwa tulan. Wahwa maksudnya muka ni apa dia? Bila kita masuk saja perbahasan tentang anggota wudu, dia ada dua benda je. Dia ada anggota wudu ni ada berapa? Ada berapa? Yang wajib rukun? 4. Daripada 4 ni 3 basuh, 1 sapu kan. 3 basuh, 1 sapu. Maka supaya kita dapat tasawur yang sahih tentang perintah ini, kita kena tahu dua perkara. Faham? Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan basuh? Basuh tu apa? Quran kata basuh. Basuh tu apa maksud dia? Bagikanlah takrif basuh tu apa. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan sapu? Sapu apa? Basuh sapu. Basuh apa? Orang yang tak faham apakah maksud sapu dan apakah maksud basuh, dia tak faham perintah ni. Faham? Dia tak akan boleh faham dan boleh istinbat dengan betul lah. Yang kedua, bila disebut dalam bab ayat ini disebutkan 4 anggota. Muka, tangan, kepala dan juga kaki. Buku lali, siku. Siku pun sebut. Buku lali pun sebut. Maka perintah ini dia ada tempat dia. Tempat perintah. Quran dia sebut perkataan tu. Wajah, muka, tangan, kepala, kaki. Buku lali, mirfaq. Orang panggil apa? Siku. Maka yang kedua kita kena tahu muka tu apa. Muka tu daripada mana ke mana sempadan dia. Tangan, siku, buku lali, kepala banyak mana. Tasawur tentang perkara ini barulah kita dapat hukum yang betul-betul lah. Sebab itu dalam kitab fiqh dibahaskanlah tentang apakah yang dimaksudkan dengan muka. Sempadannya supaya kita dapat menghukum orang ni sudah dikira basuh keseluruhan muka. Orang ini belum habis lagi basuh muka sebab ada bahagian muka belum dia basuh. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tahulah sempadan dia. Muka. Jadi sempadan muka ni diketahui melalui apa? Pertama diketahui melalui lurah. Jadi dia punya usul fiqh dia ialah lurah. Lurah. Asas kepada istinbat lurah kan. Dalam bahasa Arab muka ni benda apa? Dalam bahasa Arab tangan ni apa? Siku ni apa? Kepala apa? Mestilah kita tahu kan. Jadi tafsiran tentang muka yang kamu baca ni itu berdasarkan lurah. Okey, muka ni apa? Wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi qaliban wa muntaha lahyaihi ay akhirihima wa huma al-azmani lazani alayhima al-asnan sufla
Terjemah. Dan yang kedua ialah membasuh wajah iman Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu membasuh akan wajah-wajah kamu. Dan dia wajah itu dari segi panjang ialah sesuatu yang berada di antara tempat tumbuh rambut kepalanya secara kebiasaannya. Wa huwa ma baina manabit. Bila disebut baina, maksudnya manabit tu tak termasuk. Contohnya aurat apa? Ma baina surrah war rukbah. Bila disebut ma baina, maksudnya pusat bukan aurat, lutut bukan aurat. Ma baina sahaja adalah aurat. Bila disebut ma baina manabiti sya'rir ra'si, dia adalah bahagian, kalau secara memanjang, bahagian yang berada di antara tempat tumbuh rambut kebiasaannya, tempat yang biasanya tumbuh rambut. Kenapa disebut ghalib? Sebab dalam hukum ni, dalam hukum kita akan jadikan keadaan normal sebagai dia punya apa? Ukuran dia. Keadaan nadir tidak diambil kira. Faham? Semua nadir akan dikembalikan kepada normal. Sebab itu contohnya masalah najis kan. Najis yang tak boleh dilihat oleh mata, najis itu dimaafkan. Maka disebut mata yang dimaksudkan masa yang normal. Faham? Dalam hukum kita tak pakai yang tak normal. Contohnya melihat anak bulan, menggunakan pandangan mata normal. Kalau dia ada mata pandangan yang tajam, nampak tak kira, kita pakai yang normal. Itu kaedah dalam syarak. Faham tak? Kaedah dalam syarak, dia tak pakai benda yang batin. Dalam fiqah lah, kita pakai yang zahir. Contohnya Nabi tahu yang depan dia ni munafik. Nabi tahu. Dan munafik yang dimaksudkan zaman Rasulullah ni kafir. Munafik zaman Rasulullah, munafik i'tiqad, kafir. Tetapi Nabi berurusan dengan dia secara macam orang Islam. Faham? Nabi urusan macam orang Islam. Nabi tak hukum sembahyang mereka tak sah. Datang sembahyang, Nabi tahu tu yang datang ni munafik. Tapi berurusan dengan mereka seperti urusan orang Islam. Sebab kaedahnya begitulah. Satu orang dia tak boleh hukum pakai kasyaf dia untuk jadikan hukuman umum, hukum yang umum tak boleh. Hakim, qadhi, dia hukum pakai zahir. Contohnya dia ni kasyaf, bawa kes mencuri, tapi tak ada bukti. Tak ada bukti lah yang boleh buktikan dia mencuri. Saksi tak ada. Zina contohnya. Tapi dia ni kasyaf lah, kasyaf yang benar. Secara ilmu kasyafnya, maka memang orang ni zina. Boleh tak dia buat keputusan dia ni kena rejam? Tak boleh. Tak boleh. Faham tak? Sebab hakim zahir. Tak boleh pakai dia punya batin dia. Kemudian dan hujung kedua dagunya. baina bana biti sya'ri ra'si ghaliban. Kemudian ghalib, yang ghalib maksudnya kalau orang tu dia punya rambut dia mula dari tengah kepala. Sebab tak ada rambut sini, licin. Jadi orang panggil dia ni rambut mula dari tengah. Sini sini dahi ke atas. Oh, adakah sini muka dia mula dari sini? Tak. Sebab tu perkataan ghalib tu penting. Ataupun dia punya ni sini ada tumbuh bulu. Atas dahi dia ada tumbuh bulu. Dia panggil maudhi'ul ghamam. Tetap kita kira yang mu'tadil. Faham? Yang biasanya macam mana? Okey? Ghaliban. Walaupun tak ada rambut. Faham? Jadi rambut tu semua itu bukan maksud. Walaupun tak ada rambut, yang penting kat mana biasanya rambut tumbuh, itulah dia punya ukuran awal muka dia daripada bahagian atas, dan hujungnya ialah dan hujung kedua dagunya. wa muntaha apa dia? Wa muntaha Lahya dagu. Macam rahang. Zakan dagu.
Ni rahang. Rahang ada dua. Faham? Ini dipanggil janggut ni apa? Ini dipanggil ini dipanggil dagu. Dagu ni adalah dipanggil tempat pertemuan dua tulang rahang. Tempat bertemunya dua tulang rahang ni, inilah dipanggil dagu. Ada ulama yang takrifkan janggut adalah yang tumbuh atas dagu. Yang bukan tumbuh atas dagu bukan janggut. Contohnya kan. Okey. Dagu. Maka dia kata wa muntaha lahyai. Jadi bukan sini. Sinilah semua. Faham? Ni dia punya rahang dia. Di hujung rahang, muntaha lahyai. Okey, kemudian Ini akhir bagi kedua tulang rahang ni. Dan dia rahang itu ialah tulang yang mendampingi ke atas kedua-duanya oleh gigi bawah. mendampingi. Gigi yang bawah. Mendampingi yang terjemah perkataan apa? Mendampingi tu Laza. 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 Macam mana? Laza. Iyalah, aku baca balik lapangnya. Wa huma al-azmani lazani alaihima. Al-lazani alaihima. Al-asnan as-sufla. Al-lazani yang allazi al-lazani allazina. Yang mana di atas ialah rahang, iaitu bahagian tulang yang mana di atasnya ada gigi bawah. Kemudian Wa ma baina udhunayhi wa ma baina udhunaihi, okey, ardan lianna telinga. Daripada telinga ke telinga. Yang telinga tak termasuk, baina uzunai. Ni yang anak-anak kecil telinga ni kan. Ni bukan telinga ni. Jadi ni sampai sini. Dalam ni dah telinga, ni sampai sini. Dan ni maksudnya ni lah. Sini. Itulah muka. Dan diberi sebut muka, dipanggil muka sebab dalam ikna sebut li'annahu taqa'u bihil muwajahah. Ma taqa'u bihil muwajahah. Ta'rif muka apa dia? Ma taqa'u bihil muwajahatu, bahagian anggota yang berlaku menghadap dengannya. Kalau orang tu badan dia menghadap kita, muka dia berpaling. Orang tak panggil dia menghadap kita, dia berpaling. Bila dia menghadap, muka. Jadi ma taqa'u bihil muwajahah, bahagian anggota yang dengannya berlaku menghadap. Maka menghadap, kepala tak dipanggil menghadap kan. So kepala bukanlah termasuk dalam kategori muka. Yang bagi takbir letakkan ini sebenarnya. Tak ada beza. Dia dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dia bagi ta'rif muka ni di antara ma baina manabiti sya'rihi dan wa muqbiluz zaqan. Faham? Ma aqbala minaz zaqan. Bahagian depan daripada, sama dia nak tampilkan benda yang sama. Sini sampai sini. So maksudnya bawah ni bukanlah bawah ni muka. Jadi ta'rif muka ni dia jadi penting bila bersangkut pula dalam masalah aurat perempuan. Faham? Perempuan dalam solat dia wajib tutup aurat. Muka dan tapak tangan sahaja yang dibenarkan buka. So bawah ni muka ke bukan muka? Bawah ni ma tahta zaqan, bukan. Kalau ini muka, wajiblah basuh ketika wudu. So wajib tak basuh? Tak wajib. So maknanya wajiblah tutup ketika solat untuk sahnya solat. Dan dia juga wajib ditutup di luar solat. Faham? Sebab aurat. Faham? Di luar solat, dalam solat wajib tutup, luar solat wajib tutup juga. Betul tak? Betul ke tak betul? Aurat kan? Kalau dalam solat tak wajib tutup, maka maknanya dia bukan aurat. Kalau dalam solat wajib tutup, maknanya dia lah aurat. So luar solat pun wajib ditutup. Kalau di Yaman, kebanyakan perempuan dia pakai purdah. Tapi kalau yang tak pakai purdah, dia akan pakai tudung. Pakai tudung dia akan tarik sampai sini. Faham? Sampai sini. Jadi itu pemakaian yang betul lah.
bukan pakai tudung. Tapi yalah. Dia yang wajibnya tutup aurat kan, bukan pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, tutup aurat pun sudah apa? Madai. Boleh tak? Dia tak pakai tudung tapi tutup aurat. Boleh. Contohnya saya lah, tak pakai tudung tutup aurat. Okey. Lagi? Ardan. Mungkin Ya. Ha? Yalah. Dia yang betul-betul wajib tutup bawah ni lah. Bawah. Tapi takut dia tertarik kan, sebab tu dia angkat sampai atas. Atas tak wajib pun. Dia sempadan. Atas ni tak wajib. Itu dah lebih dari sempadan. Tutup sempadan atas. Tapi ialah benda tu bergerak, takut dia tertarik, jadi dia angkat sini. Jadi pakai je nampak pakai macam yang semayang, pakai semayang tu, telekung. Kemudian tapi mungkinlah bawah ni tak nampak sangat. Yalah, walaupun perempuan tu tak tutup, mungkin dia kadang nampak, kadang tak nampak kan, sebab duduk bawah. Okey. Lagi? Lianna muwajahatal ma'khudha minha al-wajhu tata'a bidzalika. Apa dia? Lianna muwajahatal ma'khudha minha al-wajhu tata'a bidzalika. Lianna al-muwajahata. Okey, lianna. Kenapa kita jadikan yang tadi tu sebagai dikira muka? Kira muka. Macam mana ada dia ada? Bukan. Kalau itu kepala ada bahasan. Ni telinga kan? Yang bawah telinga ni yang tak ada rambut ni. Bukan bawah telinga, atas telinga yang tak ada rambut ni. Ini dikira kepala ke tidak? Itu nantilah bab kepala. Ataupun ni segmen. Segmen sini. Jadi dia ada rambut, lepas tu belakang tu tak ada rambut balik. Jadi itu semua masih lagi apa? Muka. Dan dia bukan kepala. Tapi yang ni bukan muka. Faham? Ni walaupun tak ada rambut, dia tak adalah wajib basuh belakang telinga ni. Faham? Itu bukan muka. Sini sampai sini, sepadan telinga naik ke atas. Jadi sebab tu dia hadkan sini kan. Kalau yang belakang ni dah kira belakang, di sini sampai sini, sini telinga, okey, muka. Kalau tak pasti dia lebihkan je lah. Faham? Malaitim, bukan malaitim lah, atas ihtiyat. Okey. Kenapa kawasan-kawasan tadi tu dijadikan sempadan muka? Kenapa? Apakah wajah ataupun dasar dia? Ini dasar dia. Lianna al-muwajahah, menghadap. Al-ma'khudha minha al-wajhu taqa'u bidzalika. Macam tadi lah saya sebut tadi, ta'rif muka tu. Kerana muka ini didefinisikan sebagai mataqa'u bihil muwajahah, bahagian anggota yang dengannya berlaku menghadap. Oleh kerana anggota yang disebutkan tadi ataupun sepadan yang disebutkan tadi itu dengannya berlakunya menghadap, maka dia dipanggil muka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Wal muradu zahiru ma dzukira. Illa yajibu ghaslu dakhilil aini wa la yastahibu. Wa muntahal lahyaini. Zahir ma dzukira. Yang zahir je. Yang batin tak wajib. Jadi mata ni, mata tak kira. Mata dikira batin. Faham tak? Dipanggil mata dikira batin dalam bab dalam bab mengangkat hadas. Mata dikira zahir dalam bab cuci najis. Faham tak? Apa maksud dia? Ni, mata dikira batin dalam bab cuci najis, dikira zahir dalam bab
mata dikira batin dalam bab angkat atas, dikira zahir dalam bab Cina. Apa maksud dia? Apa? Maksud dia apa? Maksud? Supaya dia selepas dia basuh tu tidak dikira penanggung najis. Dikira zahir. Itu maksud ke? Itu supaya. Maksudnya. Kalau saya tanya kerana apa? Apa jawapan dia supaya? Maksud. Maksud kenyataan tadi apa? Maksudnya kalau ada najis dalam mulut dia basuh. Mulut pula. Aku cakap mata. Saya kalau ada najis mata dia basuh. Itu maksud dia. Maksudnya kalau menajis kena kat mata, dia masuk dalam solat, dia dikira menanggung najis selagi tak basuh. Dia kena basuh. Faham? Tapi kalau dia berhadas, dia tak perlu basuh, masukkan air dalam mata dia. Faham tak? Kerana ia tidak wajib dibasuh. Bahkan makruh hukumnya. Faham? Allahumma salli makruh. Basuh mata ni makruh. Tapi ada di kalangan sahabat yang berpandangan seperti itu. Mata Hadrat Abdullah bin Umar, ambil wuduk, masuk air juga dalam. Okey. Zahir mazukira. Zahir lah. Satu zahir, mata tak. Satu lagi yang dalam lah. Dalam ni batin kan. Dalam mulut. Dalam mulut, dalam bab berhadas dikira batin. Dalam mulut, dalam bab berhadas dikira batin. Dalam bab najis dikira zahir. Samalah macam mata tadi. Jadi okey, bibir. Jadi bibir ni yang mana zahir, yang mana batin. Jadi dia tutup mulut dia. Yang ni, ini semua dia kira apa? Zahir. Yang dalam ni kira ditutup mulut. Yang tu zahir. Yang nampak tu zahir, yang belakang tu adalah batin. Lagi? La yajibu ghuslu dakhil al-'aini wa la yastahib. Yustahabbu. Makruh. Lagi? Wa muntaha al-lahyaini min al-wajhi wa in lam tashmalhu ibaratu al-ibaratu. Wa muntaha lahyaihi minal wajhi wa illam tashmalu. Jadi hujung apa dia? Bahagian hujung rahangnya termasuk muka, walaupun ibaratnya tak termasuk. Lagi? Dia dalam kitab matan Muqaddimah Hadramiyah, dia guna ta'bir apa? Wa muqbili dhaqani. Faham? Muqbil. Jadi ini semua ni dipanggil dagu. Faham? Ni dagu juga. Ni pun dagu juga. Jadi dia ada bawah, dia ada atas. Yang wajib dibasuh ni adalah apa? Ma aqbala minadh dhaqan, bahagian hadapan daripada dagunya, bukan bahagian bawah. Ni pun dagu juga. Faham? Jadi setengah kita dia tak guna takbir wa muntaha lahyaihi, tapi wa ma aqbala ataupun muqbila zaqanihi, bahagian hadapan daripada dagunya. Faham tak? Ini dipanggil ma aqbala. Yang ini dipanggil ma adbara, bawah, tak nampak. Dan daripada ta'rif tadi kan, dia kata muka ni benda yang mana berlaku menghadap. Bawah ni tak menghadap kan dengannya. Maka dia bukanlah muka. Kemudian seterusnya, Faminhu mawdi'ul ghamami.
Wa minal wajhi mawdi'ul ghamam. Ini kamu dah belajar dalam Umdatus Salik. Lagi? ومنه موضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة Ma'ruf. Seterusnya. وليس منه موضع الصلع وهو ما انحسر عنه الشعر من المقدم رأسي من مقدم رأسي Lagi? وعنه Mawdi'us salat. Mana? Zahir. Mawdi'us salat mana? Umdah dah belajar, Iqna' dah belajar. Untuk wayah tak ada. Okey, tak apalah. Dimaafkan. Umdah dah belajar. Iqna' dah sebut. Dalam matan minhaj tak sebut, tapi dalam syarah sebut. Mawdi'us salat. Apa dia? Mana? Tak tahu. Ilyas bin Jamal. Mana? Buka kepala. Oh, tak ada. Siapa ada? Siapa ada? Ada. Sama Ustaz Joki. Sama. Itu. Faham? Orang Melayu panggil teluk. Teluk. Faham? Apa dia panggil ni? Teluk. Jadi benda tu kan tak ada rambut. Dia tu panggil ma apa? Tarif dia tadi? Mawdi'us salat. وهو ما انحسر عنه الشعر Bahagian yang mana tak ada rambut. Inhasara, tertarik daripadanya rambut. Tak ada rambut lah. Tapi dia duduk atas dia ni. So ini dia kata apa? Wa minhu. Termasuk? Walisa. Walisa betul lah. Wa minhu ghamam tadi kan. Walisa minhu mawdi'us salat. Okey. Jadi ini walaupun tak ada rambut, tak wajib dibasuh. Tetap kita kira sepadan sini je. Faham? Duduk. Lagi? وعنه احترز بقوله طالبا Okey. Dengan perkataan ghalib tu sudah cukup untuk apa? Tak perlu kita nyatakan yang ni bukan daripada muka. Sebab ghalib, yang ni tak ghalib. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza at-tahdhifu fil asahih. Satu lagi perbahasan dipanggil mawdi'ut tahdhif. Wa kadza at-tahdhif. Mawdi'ut tahdhif fil asah. Di sini dinyatakan mawdi'ut tahzif ini dia termasuk daripada muka. Faham? Wa kadza at-tahzif. Mawdi'ut tahzif dikira muka. Sinilah. Lagi? وكذا التحديث بإعجاب الذال أي موضعه من الوجه Mawdi'uhu min al-wajhi. Lagi? في الأصح ومحاذاته بياض الوجه. Kenapa bahagian ni bahagian ni dihukum sebagai muka? Sebab dia kata dia bertentangan dengan bahagian putih muka. Dia duduk, walaupun dia berambut, tapi dia duduk dalam kawasan putih, maksud kawasan kulit lah. Kawasan kulit. Yang rambut-rambut lain semua duduk atas. Dia duduk sebaris dengan kawasan muka, maka dia dimasukkan dalam muka. Kemudian وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذاب والنزعة. وهو ma yambutu alaihi sya'ru. Dia adalah bahagian yang mana tumbuh di atasnya oleh rambut. Wa huwa ma baina tak bagi. Baina ibtida'i izar. Azar ke izar? Azar. Okey, lagi? Wad naz'ati. Kemudian
النساء والأشراف تنحية شعره Tanhiyata sya'rihi يتسع وجهه liyattasi'a wajhuhu. Lagi? لا النزعتان Lan naz'atani. وهو بياضان يختلفان الناصية. Baik. Oh, silap lah. Kau kan maudhi'us solah tadi. Ini panggil naz'ah yang teluk ni. Maudhi'us solah ni orang yang kepala botak. Kepala botak, profesor sini. Jadi kawasan maudhi'us solah tu, kawasan yang apa? Tak ada rambut tu tak wajib. Bukan tak wajib basuh sebab dia bukan muka. Nak ini yang tadi tu naz'atan. Faham? Yalah. Wahuma, dia adalah dua bahagian yang tidak berambut, bayal, yang mengepung dia punya jabhah, dia punya dahi dia. Sini, dia berada sini. Itu naz'atan. Kemudian لا النزعتان من أجزاء وهما بياضان يختلفان الناصية. okey, lagi أي ليستا ubun-ubun, bukan dahi, ubun-ubun. Dia adalah dua bahagian yang tidak berambut yang berada di kiri kanan ubun-ubun. Kalau bahasa mudahnya, yaktanifa maksudnya mengepung lah. Berada di kiri kanan ubun-ubun. Kemudian أي ليستا من الوجه okey, لأنهما في تدبير الرأس. sebab apa? Li'annahuma fi tadwiri ra'si, sebab li'annahuma fi tadwiri ra'si, sebab dua bahagian teluk tadi itu dia berada dalam bulatan kepala. Dia tidak berada di bulatan muka. Faham? Jelas wajah dia. Kemudian قلت صححه الجمهور أن موضع التحديث من الرأس والله أعلم. jadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeza pandangan tentang maudhi'ut tahdhif. Ini yang keberapa kita jumpa yang istidrak daripada Al-Imam Nawawi terhadap Imam Rafi'i, yang mawadhi'u yasiratin zakarah ala khilafil mukhtar. Ini salah satu contohnya. Maudhi'ut tahzif kata Al-Imam Nawawi yang ditasrih oleh jumhur, dia bukanlah apa? Dia bukanlah daripada muka, dia adalah kepala. Maka dalam kitab Iqna' dia nak terangkan maudhi'ut tahzif tadi sebutkan yang biasanya orang-orang perempuan dan orang bangsawan dia cukur ni. Tu dia panggil tahzif. Dia hazafkan benda ni. Dia cukur. Tujuannya bagi muka dia nampak lebar. Faham? Macam